Buletin Didik 12 Mac bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan sedang memperincikan syur yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Anti Gangguan Seksual dan Anti Buli bagi mendapatkan penyelesaian terbaik dalam menangani kes gangguan seksual dan buli di sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata beliau yakin saranan dan cadangan yang disuarakan Jawatankuasa terbabit dapat meningkatkan keselamatan ekosistem sekolah. Menurut Fadlina, beliau telah menerima laporan dari jawatankuasa berkenaan baru-baru ini yang mengandungi syur-syur yang berupaya membawa perubahan bermakna. Saya yakin sangat dengan syur ini selepas saya dengar pembentangan itu yang akan kita perincikan kemudian. Saya yakin bahawa kita menuju ke arah satu yang paling penting adalah ekosistem selamat. Yang kedua adalah akses untuk anak-anak kita mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam konteks untuk melindungi mereka daripada isu buli dan gangguan seksual. Yang ketiga adalah dasar-dasar yang lebih kuat khususnya Child Protection Policy, polisi perlindungan anak-anak. Saranan syur berkenaan akan diperincikan dengan teliti oleh KPM dan dirangka sebagai dasar untuk dilaksanakan di sekolah bagi memastikan anak-anak selamat di sekolah. Beliau ditemui selepas merasmikan projek rintis program 3S iaitu Safer Mind, Safer School, Safer Future di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Seberang Perai Selatan di Nibong Tebal siang tadi. Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal turut memuji inisiatif yang dilaksanakan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Nibong Tebal itu sebagai salah satu usaha menangani gejala negatif termasuk buli, gangsterisme, vandalisme dan resis di sekolah. Katanya platform itu akan memanfaatkan 42 buah sekolah di Nibong Tebal di mana aduan berkaitan permasalahan boleh dikemukakan menerusi talian yang disediakan. Jadi kita nak elakkan sebenarnya ini jadi buffer kepada sebelum jadi viral. Ya, sebab kita memang nak lindung sekolah-sekolah kita ini sebab kita bila kita bercakap tentang viral ni dia akan melibatkan maruah anak-anak kita, nama baik dan dia mempunyai masa depan yang lebih besar. Pemegang taruh membabitkan pihak sekolah, ibu bapa dan agensi berkaitan antaranya PDRM, AADK, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan hospital yang akan mengambil tindakan mengikut tanggungjawab masing-masing bagi menyelesaikan aduan yang diterima. Katanya, projek rintis yang diuji di Parlimen Nibong Tebal akan dipeluaskan ke peringkat negeri dan kebangsaan jika terbukti berkesan mencapai matlamatnya. Kerajaan Persekutuan akan melakukan ikhtiar secepat mungkin bagi kerja-kerja pasca banjir membabitkan sekolah-sekolah yang terjejas termasuk yang dijadikan sebagai PPS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu telah dibincangkan dengan Jawatankuasa Teknikal Bencana Negara. Menurutnya, ia perlu disegerakan khususnya 17 sekolah yang terjejas teruk akibat banjir di Johor memandangkan sesi persekolahan akan bermula pada 19 Mac ini. Bagi 17 sekolah ini, biarpun ianya hanya menggunakan premis-premis sementara tetapi koordinasi akan dilakukan tentunya dengan NADMA, dengan APA, APM dan beberapa agensi lain bersama-sama dengan jawatankuasa bencana di peringkat negeri dan daerah. Ini yang penting pelajar-pelajar dan murid-murid boleh terus belajar walaupun mungkin tidak terlalu kondusif keadaannya tetapi kita akan ikhtiarkan supaya dapat diselesaikan dengan sesegera yang mungkin. Selain itu, bagi mengatasi masalah banjir Temenung di Batu Pahat, kerja mengepam air banjir telah dilaksanakan. Pihaknya juga telah menerima permohonan bantuan dikemukakan kerajaan negeri berhubung isu berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja di Bandar Penawar, Kota Tinggi. Dalam usaha mempertingkatkan kualiti dasar pendidikan tahfiz negara di PTN, dasar terpenting dalam pengurusan pendidikan tahfiz negara, kebajikan hufaz dan mahat tahfiz harus diberi perhatian oleh semua pihak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan kementeriannya mengambil 3 mahat tahfiz angkat untuk dijadikan sebagai mahat tahfiz pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Melatih mereka hufaz ni yang dah hafal 30 juzuk dan on the way untuk hafal 30 juzuk supaya menjadi pelajar TVET. Artinya kita berikan kursus-kursus kemahiran electrical, piping, perbaikan motor, kereta motor, air conditioning dan mereka ini bukan sekadar kemahiran kemudian mereka akan mengambil sijil kemudian diploma, ijazah pertama.
Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata jumlah Mahat Tahfiz TVET itu akan ditambah sehingga 10 menjelang akhir tahun ini. Tambahnya, jawatankuasa projek khas Hufaz Profesional yang turut dipengerusi beliau akan membabitkan pelbagai agensi termasuk Kementerian Pendidikan dan Majlis Amanah Rakyat MARA membangunkan 7 modul yang signifikan bagi merealisasikan agenda melahirkan generasi Hufaz Profesional. Ujarnya, kedudukan Al-Quran memainkan peranan penting dalam pembangunan Malaysia Madani dengan menekankan pemerkasaan daripada aspek nilai, akhlak, adab dan tata susila budaya yang luhur dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Himpunan 23 K Hufaz dan Expo Hufaz 2023 di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang turut diraih 23,000 hufaz dari seluruh negara semalam. Lebih 50 tukang gunting bergabung tenaga dan kemahiran masing-masing bagi menjayakan program gunting rambut percuma yang dilaksanakan oleh kawasan rukun tetangga KRT Hulu Terengganu. Program itu diadakan selama 3 hari bermula 10, 11 dan 17 Mac ini melibatkan kerjasama sebanyak 22 KRT di seluruh daerah itu. Pegawai Perpaduan Daerah Hulu Terengganu, Asrul Nizam Mamat berkata dianggarkan 1,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 16 tahun yang bakal memasuki sesi persekolahan baharu pada minggu depan mendapat manfaat daripada program yang diadakan secara percuma itu. Ujarnya, objektif utama inisiatif ini adalah untuk membantu meringankan beban keuangan ditanggung ibu bapa. Tambahnya lagi, sekiranya kos gunting rambut bagi seorang kanak-kanak adalah RM10, maka dianggarkan sebanyak RM10,000 kos keseluruhan mampu dijimatkan melalui program ini. Program gunting rambut percuma ini mula dianjurkan KRT sejak tahun 2017 namun terpaksa dihentikan seketika pada tahun 2020 ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara. Menyedari ia memberi manfaat kepada ribuan kanak-kanak dan pelajar, program tersebut diteruskan semula bagi menghargai penduduk setempat yang sentiasa memberi kerjasama serta sokongan kepada setiap program dianjurkan KRT. Bertemu kembali. Cuti sekolah yang sudah hampir ke penghujung tidak menghalang ibu bapa membawa anak-anak mereka untuk beriadah sambil menerokai ilmu. Menerapkan konsep pembelajaran yang menyeronokkan, Pusat Sains Negara Kuala Lumpur melancarkan program Schools Out Kids in SOKI. Membawa tema menerokai alam sekitar dan teknologi, aktiviti yang ditawarkan oleh SOKI merangkumi semua peringkat umur. Menurut Pengarah Pusat Sains Negara Mismah Jimbun, acara tahunan yang bakal dijalankan setiap cuti sekolah itu adalah usaha untuk membudayakan sains dalam kalangan masyarakat. Selain itu, ia adalah usaha Pusat Sains Negara untuk merangsang individu melibatkan diri hingga mencetuskan rasa ingin tahu secara langsung, mencabar masyarakat untuk mencipta dan menyelesaikan masalah dengan idea-idea yang kreatif dan inovatif. SOKI 2023 memang ada kelainan sikit sebab dia menawarkan tema iaitu alam sekitar dan teknologi. Maknanya kita manusia merupakan sebahagian daripada alam sekitar dan juga banyak rahsia alam sekitar yang belum kita terokai, tetapi dengan adanya teknologi ini boleh diterokai. Jadi kita cuba membawa pengunjung, memberi kesedaran kepada pengunjung untuk meneroka melalui aktiviti-aktiviti sains kita, alam sekitar, tapi pada masa yang sama juga kita memberi kesedaran kepada pengunjung pusat sains negara supaya menjaga dan memelihara alam sekitar. Sepanjang SOKI berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai pelbagai aktiviti berkaitan sains, permainan berasaskan sains dan teknologi, persembahan kreatif, peraduan sains dan bengkel. Aktiviti yang berlangsung bukan sahaja memberi keterujaan kepada anak-anak, malah ibu bapa. Saya tengok Pusat Sains Negara ni melalui TikTok. TikTok yang explore, tunjuk. So saya tunjuk kat anak-anak pun macam excited. Dia kata, nak mama, nak jom kita pergi. So kata saya bawa. So cousin dia pun nak ikut. Cousin dia kata, okey tak apa, mak dia kerja, saya bawakan.
So dia memang excited masuk daripada bawah. Dia dah teruja sangat. Dia kata best mama tempat ni. Dan saya hari ni, pagi ni saya dah join cabaran STEM. Jadi kat situ ada banyak sangat, ada 6 stesen yang ada banyak aktiviti yang macam ada solving puzzles. Lepas tu yang memang mencabar minda kita lah. Berikutan kemasukan percuma untuk ke program SOKI, ada kalangan pengunjung turut ke Pusat Sains Negara 2 hari berturut-turut. Dapat tahu program ini mengenai iklan dalam Facebook. So melalui program ini saya dapat mengetahui lah lebih banyak dan menerokai sains dunia ini. Rupa-rupanya sains ini memang menarik sangat lah. Kita dapat nampak ada banyak eksperimen yang berbeza. Kita dapat mengenai apa itu COVID lagi. Lagi ada cabaran STEM yang berbeza lagi. Tadi juga ada science show yang amat menakjubkan kita lah. So boleh kata SOKI dianjurkan setiap cuti sekolah tahun 2023. Pengunjung yang terlepas peluang boleh mengunjungi SOKI Siri 2 pada bulan Mei dan SOKI Siri ketiga pada bulan Disember. Sekumpulan pensyarah Universiti Malaysia Perlis UNIMEM membangunkan inovasi yang mampu menganalisis sukan secara langsung bagi membolehkan jurulatih membuat keputusan kritikal berkaitan taktik dan kecerdasan pemain. Inovasi SportViz 360 itu sedang diguna pakai lebih 100 pasukan bola sepak amatur seluruh negara selain pasukan profesional seperti Perlis United FC dan KLCT bawah 23 tahun. Ketua Penyelidik yang juga pensyarah dari Pusat Kecemerlangan Teknologi Sensor Termaju UNIMEM, Dr. Yuzairi Abdul Rahim berkata, sistem yang dibangunkan ini bersifat mudah alih dan sedia digunakan hanya dalam masa beberapa minit. Setiap player kita akan berikan pakai satu tracker atau peranti dan juga bola sepak itu sendiri kita ada satu chip sensor di mana dalam perlawanan secara langsung coach akan dapat memonitor ataupun memantau perlawanan atau taktikal dan juga memantau individu punya performance tu secara langsung. Itu yang kita cuba memberikan satu kelainan dan juga untuk menambahkan lagi membantu pasukan untuk lebih dalam taktikal masing-masing. Peranti ini mampu bertahan sehingga 3 perlawanan bola sepak dan pemakaiannya di lengan tidak mengganggu prestasi pemain. Ia melalui fasa penyelidikan dan pembangunan R&D selama 3 tahun sebelum dilancarkan. Malah pernah dianugerahkan pencapaian inovasi terbaik peringkat kebangsaan. Aplikasi sistem ini diharap dapat meningkatkan prestasi dan kemajuan bola sepak negara ke pentas dunia dengan teknologi kejuruteraan sukan terkini. Kalau player A sedang dalam kesulitan ataupun mungkin ada kecederaan yang kita tak tahu dan dia punya performance ataupun heart rate dia agak tinggi. So kita dapat alert dalam sistem tu tengah merah. So terus coaching team akan nampak player A ni something wrong. Boleh terus tukar. So tak perlu nampak dia punya secara rambang ataupun secara observation, but dalam sistem data kita dapat buktikan dia ada something wrong. SportViz 360 ketika ini diguna pakai dalam sukan bola sepak, namun perancangan seterusnya adalah menguji keupayaan sistem terbabit dalam sukan hoki. Selain Dr. Yuzairi, penyelidik lain terlibat ialah Profesor Madya Dr. Ammar Zakaria, Profesor Madya Dr. Latifah Munirah Kamarudin, Dr. Said Muhammad Mamduh Said Zakaria, Ahmad Syakaf Ali Yon serta beberapa penyelidik luar. Industri perfilman terus menjadi platform anak muda mengetengahkan hasil karya kreatif mereka terutama melalui filem pendek. Mereka yang mula terdedah dengan pembikinannya di Menara Gading berpotensi digilap sebagai bakat baharu bagi menghasilkan kandungan filem lebih segar terutama membabitkan mesej masalah sosial. Buktinya, penganjuran Festival Filem Universiti Taylor TUFF 2023 yang berlangsung baru-baru ini mendapat penyertaan 85 filem dan dokumentari sumbangan pengkarya muda dari 13 negara. Graduan-graduan kami mendapat pekerjaan sebelum habis pembelajaran selama 3 tahun dan ini juga membagi mereka eksposi kepada industri. Industri pun mengenali mereka dan kerja-kerja filem mereka. So ini memberi peluang yang baik untuk pelajar-pelajar kami. Festival yang diadakan selama seminggu itu juga mendedahkan pelapis baharu dengan peralatan digital yang digunakan produksi dalam pembikinan sesebuah filem.
Hasil karya antaranya dari Indonesia, Taiwan, Jepun, China, India dan New Zealand. Program ini memang bagi banyak students untuk mengambil ini kesempatan untuk them to take part in this competition and also untuk tunjuk talent mereka. Lagi satu adalah untuk menunjuk information ataupun masalah-masalah yang berada dalam rakyat kita kepada beberapa orang yang tidak tahulah. Sebanyak 24 karya filem pendek dan dokumentari diberi pengiktirafan, membabitkan 12 kategori dalam negara dan 12 lagi untuk penyertaan luar negara. The Challenge, filem pertama yang menjalani penggambaran di angkasa lepas, bakal ditayangkan di Pawagam. Pembikinan filem itu bertujuan mempopularkan aktiviti angkasa lepas Rusia serta memberi penghormatan kepada profesion angkasawan. The Challenge mengisahkan tentang seorang pakar bedah, Xenia, yang dilakonkan oleh pelakon Rusia, Yulia Peresil. Beliau terpaksa melakukan pembedahan jantung ke atas seorang angkasawan yang sakit di stesen angkasa antarabangsa ISS dan tidak dapat kembali ke bumi. Diterbitkan oleh studio Yellow, Black and White bersama agensi angkasa lepas negara Roscosmos. The Challenge akan ditayangkan pada 12 April depan bersempena tarikh penerbangan angkasa lepas manusia pertama, Yuri Gagarin. Continue the operation. Bukan sesuatu yang baharu untuk seekor kucing menjadi tarikan di sesebuah lokasi. Malah kewujudan si bulus juga mampu menjana aktiviti pelancongan seterusnya menyumbang kepada ekonomi setempat. Di Szczecin, Poland, seekor kucing hitam putih mencetus sensasi dan menjadi tarikan pelancong. Kisah si bulus bernama Gacek tersebar di serata Poland. Kucing ini tinggal di sebuah rumah kayu di tepi jalan berhampiran pusat bandar. I'm here about Gacek from my friends from Warsaw exactly, and they sent me article about him, and here I am. Gacek dijaga seorang pemilik kedai berhampiran yang memastikan dia cukup makan dan minum serta dibawa berteduh ketika cuaca hujan. Jurucakap Pusat Pelancongan Szczecin mendedahkan aktiviti pelancongan di situ meningkat dengan ketara sejak kisah Gacek tersebar. There was a guy from Norway who took a flight, and in this case, I will not believe that Gacek was the only reason, because tourists from Scandinavia are quite a common view in Szczecin. But he claimed that Gacek really drove him to make the decision of arriving here and sightsee the city. So Gacek's impact for Szczecin's tourism and tourism development shouldn't be underrated. Lebih membanggakan, alamat Gacek adalah lokasi pelancongan dengan rating tertinggi di Google Map melebihi tapak bersejarah. Layak digelar selebriti, gambar dan video Gacek di TikTok dan Instagram pula mendapat ratusan ribu like dan pengikut. Rata-rata penduduk setempat bersyukur dan berbangga memiliki kucing selebriti yang terkenal di dunia. Sukan, bola sepak Liga Super. Layangan kad merah dan penundaan perlawanan itu antara elemen yang mewarnai aksi minggu keempat semalam. Terengganu FC meraih kemenangan pertama menewaskan PDRM, manakala perlawanan di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi, Negeri Sembilan FC menentang KL City ditunda susulan hujan lebat. Di Stadium Sultan Zainal Abidin Gombadan, tuan rumah Terengganu FC akhirnya ceria meraih kemenangan pertama. Berdepan PDRM, tentangan sengit pelawat terencat selepas penjaga gol Ramadan Abdul Hamid dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Kesempatan itu bijak dimanfaatkan Terengganu yang menggandakan asakan selepas bermula separuh masa kedua. Hasilnya pada minit ke-76 apabila pemain Uzbekistan Sardar Kulmatov menjaringkan gol kemenangan. Kemenangan ini membolehkan Terengganu yang berada di kelompok bawahan sebelum ini melonjak ke tangga ke-6. PDRM yang mengejutkan Kedah minggu lalu di tangga ke-7 berkongsi 4 mata namun berbeza jaringan. Lain pula ceritanya di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, pertembungan tuan rumah Negeri Sembilan FC dan KL City ditunda susulan hujan lebat. Pengadil perlawanan Muhammad Usaid Jamal memberhentikan perlawanan pada minit ke-27 selepas hujan lebat berterusan. Keadaan itu menyebabkan padang digenangi air ketika perlawanan masih berkedudukan tanpa jaringan.
Pengumuman penangguhan perlawanan akhirnya dibuat pada jam 10.30 malam. Pegawai pertandingan menguji 2 kali keadaan padang sebelum membuat keputusan itu. Liga Bola Sepak Malaysia MFL akan mengumumkan tarikh baru perlawanan dalam masa terdekat. Keperkembangan badminton terbuka Jerman. Cabaran pemain negara di München, Jerman berakhir selepas bergu wanita Perli Tan dan M. Tinah tewas. Pada aksi separuh akhir pagi tadi, Perli dan Tinah tumpas di tangan gandingan Jepun. Berdepan Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari Jepun yang tampil selaku pilihan pertama, laluan suka sememangnya dijangka buat Perli dan Tinah. Namun mereka yang diletakkan pilihan ke-6 menampilkan aksi kemas pada set pertama memaksa lawan bekerja keras. Perli dan Tinah akur tewas 22-24. Cerita berbeza pada set kedua. Matsuyama dan Shida menang mudah 21-13 pada saingan keseluruhan yang memakan masa 42 minit. Pasangan Jepun ini akan menentang bergu Korea Selatan, Baihana dan Lee Soo-hee pada aksi final esok. Berakhirnya saingan Liga Hoki semalam, tumpuan terarah kepada perebutan Piala TNB yang bermula Selasa ini. Pada aksi separuh akhir pertama, THT selaku juara Liga akan menentang UiTM HAKPT, manakala pasukan naik juara TNB akan menentang pasukan di tangga ketiga Liga Maybank. Perlawanan separuh akhir kedua berlangsung pada 16 Mac. Semua perlawanan diadakan di Padang 1 dan 2, Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Dalam pada itu, UiTM HAKPT mengesahkan slot BRC di Piala TNB selepas berada dalam kelompok 4 pasukan terbaik Liga. Bagaimanapun bukan mudah buat UiTM merealisasikan kejayaan itu apabila ketinggalan 2 gol menentang Nurin Safi Sporting pada aksi terakhir Liga. Kedua-dua gol Nurin Safi dijaringkan Haikal Nilesh Shikesa hasil gol padang masing-masing pada minit pertama dan ke-20. Namun UiTM nyata tidak mudah mengalah apabila bangkit dengan 5 gol. Wan Haziq Hishamuddin Wan Azmi Ruzman paling gemilang apabila menjaringkan 3 gol, masing-masing 2 gol sudut penalti dan 1 jaringan padang. Alfendi Ali Surya Prastio turut mencetak nama selaku penjaring selepas meledak gol padang minit ke-47. Izzat Hakimi Jamaluddin melengkapkan kemenangan 5-2 UiTM selepas menyudahkan penyudah sudut penalti 8 minit sebelum perlawanan tamat. Kemenangan ini pastinya satu motivasi buat UiTM yang akan berdepan pasukan gegasi THT pada 2 aksi separuh akhir Piala TNB nanti. Paparan instalasi seni interaktif The Burn di Toronto, Kanada mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarishdin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.